Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk kepada bab yang baru, bab 2, iaitu reka bentuk. Baik, kita lihat dulu apa reka bentuk ni. Ya. Kehidupan manusia dipenuhi dengan siri aktiviti yang kompleks. Bagi memastikan kelancaran aktiviti-aktiviti ini, manusia mencipta alat, produk atau proses sebagai bantuan dalam menjalani kehidupan harian mereka. Reka bentuk yang baik dapat memastikan alat, produk atau proses yang dicipta berfungsi dan menyelesaikan masalah tertentu. Sesuatu reka bentuk perlu melalui satu proses perancangan yang terperinci supaya tujuan reka bentuk dapat dicapai. Reka bentuk yang baik akan menghasilkan satu teknologi yang baharu yang dapat membantu kehidupan seharian manusia. Baik, kita tengok dekat bawah ni evolusi reka bentuk komputer. Ini sebagai satu contoh lah. Ya. Kalau kita tengok, komputer ni mula daripada generasi yang pertama sampai generasi yang ketiga, dia agak besar. Sebesar lebih daripada satu bilik darjah. Kemudian dengan satu evolusi reka bentuk, ya, komputer ni ditambah baik dari satu generasi ke generasi yang berikutnya, sehinggalah dia dapat satu reka bentuk komputer yang kecil yang kita dapat sekarang ni, sehingga sebesar tablet. Ini sebagai satu contoh evolusi reka bentuk. Yang ini kita tengok ni ialah berkenaan dengan komputer. Baik, kita tengok pada topik 2.1, reka bentuk, teknologi dan kehidupan. Subtopik 2.1.1, pengenalan reka bentuk. Kita tengok definisi reka bentuk. Reka bentuk ialah aktiviti penyelesaian masalah yang bersistem untuk memenuhi keperluan manusia. Aktiviti ini memerlukan daya kreativiti dan inovasi untuk menghasilkan suatu produk baharu atau menambah nilai produk sedia ada. Baik, itu ialah reka bentuk. Mencipta satu ataupun menghasilkan satu produk baru ataupun menambah nilai produk yang dah ada. Baik, proses reka bentuk ni bermula dengan masalah. Bila ada satu-satu masalah, baru ada proses reka bentuk. Daripada proses reka bentuk itu, maka terhasillah produk. Baik, kita tengok ni. Apa masalah daripada kawan kita ni? Ya. Masalahnya kalau kita tengok dekat situ ialah tikus, kan? Tikus makan makanan di atas kabinet dapur dia. Jadi itu masalahnya. Jadi proses reka bentuk ni yang pertama kena ada brief. Macam mana nak mengatasi masalah tu. Pertama dia kata, gunakan kucing untuk menangkap tikus. Itu brief yang pertama. Brief dia yang kedua, membina perangkap tikus menggunakan bahan sedia ada. Ini ialah brief reka bentuk. Ni contoh macam mana suatu masalah itu datang, kemudian untuk menghasilkan satu reka bentuk. Kemudian kita lihat pula tujuan reka bentuk. Terdapat beberapa tujuan reka bentuk. Antaranya ialah, pertama, menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Apa dia? Reka bentuk dapat membantu pereka bentuk menyelesaikan masalah dan mencari kaedah penyelesaiannya. Dia untuk menyelesaikan masalah dan mencari penyelesaian yang sesuai lah. Kaedah penyelesaian yang sesuai. Kedua, keselamatan pengguna dan kesejahteraan alam.
Ini tujuan yang kedua. Reka bentuk yang selamat dan mudah untuk dikendalikan serta memberikan kesan negatif yang minimum kepada alam sekitar. Kesan negatif ni kita kena lihat, kalau dia terlalu banyak kita tak boleh laksanakan suatu reka bentuk tu. Kita kena cari seminimum yang boleh. Satu reka bentuk yang kesan negatifnya seminimum yang boleh ataupun tak ada langsung kesan negatif. Kedua, reka bentuk yang mengelakkan permukaan panas, tajam dan sebagainya. Ni yang berbahaya lah. Yang permukaan panas, haba yang terlalu tinggi, tajam, boleh menyebabkan kecederaan dan sebagainya. Baik, yang ketiga, meningkatkan kualiti produk. Ini tujuan reka bentuk yang ketiga. Reka bentuk dapat memastikan aspek kualiti terjamin. Ini nak memastikan kualiti yang baik lah. Kedua, pemilihan bahan penting dalam memastikan kualiti dan ketahanan suatu produk. Produk ni dia asalnya bahan mentah kan. Pemilihan bahan-bahan mentah ni untuk menghasilkan suatu produk baru ni mestilah ada dalam kualiti yang ditetapkan atau akan memenuhi kualiti produk yang akan dihasilkan. Sebab kita nak menambah baik dan menambah kualiti produk. Keempat, memberikan saingan dan menguasai pasaran. Reka bentuk dapat memenuhi permintaan pasaran dan dapat menguasai pasaran suatu produk. Contoh yang dibagi tu dekat bawah tu ialah tentang kereta kan. Kereta kalau kita tak nak tambah baik, kita kekalkan satu reka bentuk tu untuk satu tempoh jangka masa yang lama, dia tak dapat bersaing di pasaran. Bila tak dapat bersaing, jadi jualan tak ada. Bila jualan tak ada, lama-lama company susutlah kan, susut nilai. Tak ada keuntungan. Jadi untuk menambahkan persaingan, reka bentuk ni perlu melalui satu penambahbaikan supaya dapat bersaing dengan produk-produk lain ataupun dengan pengeluar-pengeluar kereta yang lain. Kedua, mengkaji permintaan pasaran dari segi fungsi, warna dan bentuk. Kalau kita tengok warna pun memainkan peranan. Kadang-kadang kita tengok kereta kan, ada musim dia, kebanyakan kereta warna kuning. Satu-satu company, bila ada satu kereta warna kuning, orang permintaannya banyak, company lain pun akan ikut keluar kereta warna kuning juga. Sekarang ni kereta warna merah, keluar kereta warna merah. Banyak company, banyak syarikat pengeluar kereta, cat kereta warna merah. Okey, itu tentang dari segi fungsi, warna dan bentuk. Bentuk juga memainkan peranan. Kalau ikut bentuk lama je, nanti orang bosan, dah tak ada daya tarikan untuk pengguna dan tak memberikan persaingan lagi dah. Persaingan ni untuk apa? Untuk merebut pasaran kan, untuk merebut pasaran. Baik, itu saja tentang apa tadi? Reka bentuk, teknologi dan kehidupan.